Tuan Serai, saya jemput Yang Berhormat Batang Lupa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengurusi. Saya ingin terus ke butiran 10008 unit agropreneur muda yang diperuntukkan dengan peruntukan sebanyak 20 juta. Saya ingin memohon penjelasan mengenai berapakah jumlah penerima geran ini untuk tahun 2023 dan daripada jumlah tersebut berapakah penerima dari Sarawak serta perincian mengenai kejayaan aktiviti pertanian yang mereka jalankan. Saya difahamkan bahawa jumlah pemberian geran di bawah program Agropreneur Muda adalah berbentuk in-kind dengan had maksimum RM20,000. Saya ingin bertanya, adakah terdapat kajian dan rancangan oleh kementerian untuk menaikkan had maksima bantuan geran ini bagi menarik minat lebih ramai golongan belia untuk mencuburi bidang pertanian dan membantu mereka dalam mengembangkan projek-projek pertanian yang mereka usahakan. Seterusnya saya ingin membangkitkan mengenai sektor padi dan beras di kawasan saya, iaitu butiran 04700 pembangunan industri padi dengan peruntukan sebanyak 1.5 juta, 20012 IADA Batang Lupa dengan peruntukan 1.6 juta dan 20007 IADA Kelakar Saribas Betong dengan peruntukan 7.7 juta. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai perincian rancangan dan projek yang akan dilaksanakan melalui peruntukan ini di bawah butiran-butiran tersebut untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran padi ke arah meningkatkan kadar sara diri beras di negeri Sarawak, dan apakah program-program yang digariskan di bawah IADA Kelakar Saribas Betong. Saya juga ingin mendapatkan jawapan daripada kerajaan mengenai bilakah kilang benih padi sah SPPC di Kampung Stumbin Seri Aman akan dinaik taraf sebagai pusat belian padi dan kilang padi komersial, kerana buat masa ini belum ada kilang padi yang mampu menampung pengeluaran padi berskala besar di Sarawak. Tanpa adanya kilang padi ini, padi yang dikeluarkan melalui program-program seperti Smart Sawah Berskala Besar SBB tidak dapat diproses dan semestinya ia melambatkan usaha untuk meningkatkan pengeluaran beras bagi negeri Sarawak. Maka saya berharap projek ini dapat diberi perhatian oleh pihak KPKM. Seterusnya saya ingin memfokus kepada sektor perikanan dan saya ingin bertanya mengenai butiran 040700 subsidi dan insentif nelayan yang diperuntukkan sebanyak 178.2 juta. Saya ingin bertanya mengenai perincian berapakah subsidi dan insentif yang akan disalurkan kepada nelayan di Sarawak serta jumlah nelayan di Parlimen Batang Lupa yang akan menerima manfaat daripada bantuan subsidi dan insentif ini. Adakah subsidi dan insentif tersebut turut merangkumi allowance sara hidup nelayan, bantuan musim tengkujuh, insentif tangkapan ikan dan subsidi diesel dan petrol? Dalam kesempatan ini juga Puan Pengurusi, saya ingin membangkitkan mengenai butiran 4005 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai status pembinaan perumahan nelayan di Kampung Beladin. Isu ini telah berlautan agak lama dan sebahagian daripada rumah ini telah pun siap, tetapi ianya masih belum diserahkan kepada pemohon. Sebahagian rumah ini telah siap. Saya ingin bertanya, bilakah projek ini akan dapat disiapkan sepenuhnya serta apakah kekangan yang dihadapi oleh IKLM yang menyebabkan berlakunya kelewatan dalam penyerahan rumah-rumah nelayan ini? Saya berasa kesal kerana ada daripada rumah yang masih belum dihuni ini telah menjadi mangsa vandalisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya juga ingin bertanya kepada pihak LKM mengenai status pembinaan mini komplek LKM di Beladin, di Kampung Beladin dengan kos pembinaan 21 juta, kerana projek ini telah diumumkan kalau tidak silap sejak 2015 oleh mantan Yang Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Yang Berhormat Pekan. Namun sehingga kini ianya masih belum disiapkan dan penduduk tertanya-tanya adakah ini akan menjadi satu lagi projek gajah putih kerajaan. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai apakah halangan dan kekangan yang melambatkan pembinaan mini komplek LKM ini.
Akhir sekali, saya ingin menyentuh butiran 020200 pengairan dan saliran pertanian yang diperuntukkan 11.6 juta. Apakah usaha kementerian melalui jabatan dan agensi di peringkat daerah untuk membantu para petani kecil, khususnya dalam menyediakan dan memperbaiki sistem pengairan dan saliran di kawasan pertanian mereka? Ini kerana kerja-kerja pembinaan sistem pengairan dan saliran di kawasan-kawasan pertanian memakan kos yang agak tinggi. Adakah para petani di kawasan hub pertanian utama seperti di parlimen saya juga akan mendapat manfaat daripada rancangan di bawah butiran ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Saya jemput Yang Berhormat Romping. Terima kasih Tuan